InsyaAllah kita akan tengok kepada, kita sambung semula 44 faedah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Pada faedah yang ke-21, faedah ke-21, iaitu hendaklah bagi para umat Islam pada umum dia untuk menampakkan takbir, izharut takbir, baik di dalam perkumpulan, pertemuan ataupun di rumah-rumah. Tidak mengapa menyiarkan takbir ini dengan pelbagai macam media elektronik supaya dapat tersiar di pelbagai penjuru wilayah. Maksud dia untuk menampakkan syiar agama Islam. Kemudian faedah yang ke-22, dahulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah, Ibnu Umar ni nama panjang dia Abdullah bin Umar, anak budak Sayyidina Umar, dan Abu Hurairah, perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada kalangan sahabat Nabi. Semoga Allah meridai mereka dan semoga Allah melaknat orang yang melaknat mereka. Mereka dua ni pernah keluar ke pasar pada 10 hari awal Zulhijjah sambil bertakbir. Inilah disebutkan tak buang terbiak. Lalu manusia pun ikut bertakbir dengan cara takbir kedua sahabat ini. Kemudian Maimun bin Mahran, salah satu ulama tabi'in rahimahullah, dia kata, aku menjumpai orang-orang, mereka semua pada serentak bertakbir di 10 hari awal Zulhijjah, sampai-sampai aku menyerupakan mereka seperti gemuruh ombak, nak menunjukkan banyaknya mereka yang bertakbir ni. Kemudian kita tengok kepada faedah ke-23, iaitu bertakbir di 10 hari Zulhijjah ini kita mengharapkan berita gembira berupa kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan bertakbirlah Khaybar dan wilayah lainnya terbuka, dapat ditakluk dan musuh-musuh dapat dikalahkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga bermohon supaya dengan takbir ini jugalah pandemik COVID-19 segera hilang daripada muka bumi ini. Bukan saja hilang dalam kalangan umat Islam, tapi juga manusia keseluruhannya. Kerana orang Islam yang baik bukan saja mengharapkan kebaikan untuk orang Islam saja, tapi dia mengharapkan kebaikan untuk manusia seluruh dia. Kemudian kita tengok kepada faedah yang ke-24. Takbir ada dua jenis, iaitu mutlak, iaitu secara bebas. Yang kedua iaitu muqayyad, iaitu secara terikat. Adapun takbir mutlak maka dilakukan di seluruh 10 hari awal Zulhijjah hingga hari terakhir, hari tasyrik yang disebutkan faedah-faedah sebelum ni, dan dilakukan di seluruh waktu, dalam segala keadaan dan setiap tempat, serta dalam setiap keadaan diperbolehkan di dalamnya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serta seorang Muslim mengeraskan dan mengangkat suara dia semasa bertakbir tu. Allah berfirman, maksud dia, dan agar mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan dia kepada mereka berupa haiwan ternakan. Surah Al-Hajj. Kemudian kita tengok kepada faedah yang ke-25. Takbir muqayyad dilakukan selepas solat fardu, iaitu selepas solat wajib. Pelaksanaan dia dimulai dari solat subuh hari Arafah bagi selain jemaah haji, kerana jemaah haji takbir dia dimulai selepas zuhur hari nahar dan berakhir setelah asar pada hari ketiga hari tasyrik. Kemudian kita tengok kepada faedah yang ke-26. Berupaya menentukan pemilihan waktu untuk takbir mutlak dan muqayyad sebagaimana ditunjukkan dalam pelbagai asar yang beraneka jenis dari sahabat Rasulullah SAW dan para ulama salaf. Di antara takbir yang paling terkenal yang berasal dari asar
ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Kemudian yang ke-20, faedah yang ke-27, disunahkan berpuasa sunat atau puasa sunnah 9 hari awal Zulhijjah atau sejumlah hari yang menurutnya mudah. Maksud dia kadang-kadang dia buat kerja berat, mungkin dia kerja dewan makan ataupun kerja di bawah panas matahari, maka dia boleh puasa sunat pada hari yang mudah bagi dia. Berkenaan puasa sunnah ni, ada sejumlah hadis yang menerangkan dia dan ditetapkan pula oleh sejumlah salaf. Puasa itu sendiri adalah penggugur dosa dan perisai dari neraka dan keburukan. Kata Nabi SAW, Man shoma yawman fi sabilillah, ba'adallah wajahahu an nari sab'ina qarifan. Maksud dia, siapa-siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 qarif. Maksud dia, qarif ni maksud dia jarak perjalanan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Semoga Allah jauhkan kita semua dan manusia seluruh daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tengok kepada faedah yang ke-28. Puasa Arafah, iaitu bagi selain jemaah haji, ialah sunnah Nabi yang mulia dan keuntungan yang besar. Puasa ni dapat menggugurkan dosa 2 tahun. Bukannya sikit, 2 tahun. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Siyamu yawmi Arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu. Maksudnya puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah untuk boleh menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun selepas dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan dengan dosa kita yang banyak ni, bila kita puasa hari Arafah, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, sebab kita ni bukanlah hamba yang banyak pahala. Kemudian faedah yang ke-29, yang lebih utama dan lebih sempurna di dalam puasa sunnah yang spesifik, iaitu muayyan seperti puasa Arafah, hendaklah diniatkan puasa semenjak daripada malam hari lagi, agar mendapatkan pahala yang lebih sempurna dan tidak kurang. Maka niat ini ialah di dalam hati, sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, iaitu kitab fiqh Safinatun Najah, iaitu penulis kata niat itu di dalam hati. Kemudian kita tengok kepada faedah yang ke-30 dan terakhir bagi video ni. Hendaklah mempersiapkan isteri, anak dan orang yang berada di bawah tanggungan dia, seperti pembantu rumah atau sebagainya, untuk melakukan puasa Arafah. Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, bangunkan pelayan kamu bersahur untuk berpuasa hari Arafah. Maksudnya nak menunjukkan betapa pentingnya puasa pada hari Arafah ni. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.